Maksudnya kamu kena buka matrix tu dan tunjukkan proses dia darab. Okey, kemudian kamu tekanlah kalkulator. Dia tekan kalkulator, baru tulis jawapan apa hasil yang kamu akan dapat. Macam tu. Jangan terus tulis jawapan A, B equals to terus jawapan no. Tak ada markah. Okey, kalau macam ni tak ada markah. Okey. Kemudian untuk determinan. Okey, untuk determinan pastikan kamu tunjuk determinan. Contoh determinan A equals to apa? A11 M11 minus A12 M12 plus A13 M13. Bermaksud kamu kena tulis contoh lah. Contoh mana tunjuk 3. Apa dia dalam ni? 2 negative 1 4 3 minus 3. Contoh lah. Okey. Plus 2. Macam tu. Kena tulis. Kamu kena buka macam tu. Okay. So apa final answer dia? Kamu kena buka. Tunjuk nah. Kemudian apa lagi? Yang cofactor expansion. Kalau ada cofactor expansion, buat seperti yang kita bincang lah. Okay, kalau minta cofactor, matrix cofactor, kamu tahu kan? Buat kerangka besar tu, kemudian baru letak satu-satu. Itu kita bincang siapa? Kita tengok Daniel Arif punya. Daniel Arif tak masuk hari ni. Macam yang Daniel Arif punya. Okay, sekejap. Saya tunjuk present kamu. Okay. Kalau kamu nampak kat sini, ni soalan mana tutup form. Dia P inverse apa ni? Cofactor P inverse. Contoh macam Daniel Arif punya ni, kalau kamu tengok kan, dia buat sama dengan. Lepas tu ni sama dengan dia. Title dia apa sebelah ni? So hati-hati nak buat title dia. So, ni ialah apa yang Daniel Arif buat ni. Daniel buat cofactor. Ni cofactor dia. Dia buat dah satu kerangka besar. Buat macam ni lah. Buat satu kerangka besar macam tu. Lepas tu letak minor. Kemudian jangan lupa, bila kita kata cofactor, kita akan consider plus minus. So, ni yang medan bulat-bulat ni plus. Yang medan tak bulat ialah minus. Buat macam tu. Buat macam kita belajar tu lah. Okay, yang tu je. Ada apa lagi nak tanya pasal tugasan individu? Bila nak tanya cofactor tu, kena tunjuk contoh macam kosong darab 4 ke, lepas tu tak payah. Sekadar macam ni cukup. letak jawapan Ya, sekadar macam ni. Asalkan tunjuk macam ni. Ni, medan satu ni. Okay. Tak perlu nak tunjuk proses tu pun tak apa. Tak payah tunjuk, tak apa. At least tunjuk macam tu. Okay, tunjuk macam tu, betul final answer. InsyaAllah medan asal okey. Tak perlu dah tunjuk sebab pendaraban matrik pun dia tak minta pun kamu tunjuk elemen tambah-tambah semua tu. Okay, lagi? Apa nak tanya pasal tugasan individu? Okay. Alright, so kalau tak ada apa nak tanya, settle pasal tugasan individu. Kemudian kamu dah nampak kan dalam channel. Okay, kalau kamu tak masuk lagi channel AM, pastikan kamu masuk channel AM. Kita akan ada pretest UPS 2 dengan UPS 2. Tengok betul-betul tarikh tu. Dan alert dengan GC kamu tu. Okay, sebab UPS akan dibuat di platform GC. Dia buat selaras. Bila buat selaras macam tu, dia dah pecahkan. Okay, A1 sampai A3, GC ni, A4, A6, GC satu lagi, A7 sampai A9, GC satu lagi. Okay. Macam tu lah.
Alright, so settle pasal ni. Kemudian kita proceed dengan chapter 5. Okay, apa perasaan anda tentang chapter 5? Best tak? Apa perasaan tengok lecture chapter 5? Tak ada perasaan? Best. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita mulakan dengan chapter 5, Functions and Graph. Okay. Functions and Graph ialah topik pertama yang paling susah. Okay, topik pertama yang paling susah. Sebab apa dia kata topik pertama paling susah? Sebabnya, kamu akan ada chapter 8 lepas ni. Chapter 8, differentiation. Mungkin differentiation bagi kamu susah, bagi kamu senang. Tapi bagi madam senangnya differentiation tu. Okay. Waktu madam di college, di sekolah dulu pun madam belajar differentiation tu topik paling senang madam. Okay. So, chapter 5, Functions and Graph. Ni topik pertama yang sukar. Okay, chapter 1 tak ada masalah. Chapter 2, madam rasa tak ada masalah. Chapter 3, chapter 4 semua tak ada masalah. Chapter 5, kenapa? Kenapa madam bukan dapat rasa, kenapa madam kata ini bermasalah? Sebab yang pertama, banyak graf yang kamu kena tahu. Banyak graf yang kamu kena tahu. Okay. Kemudian, kenapa susah? Sebab kamu kena lukis graf. Lukis graf. Susah kenapa? Sebab madam sebab pelajar how to sketch. Ni masalah pelajar ni. How to sketch? Oh my god. Macam tu. Dah lah ada banyak graf. Okay. Yasmin, dah tengok sampai lecture 4 kan? Berapa banyak graf yang ada? Yasmin, berapa banyak graf yang ada? Yasmin. Banyak madam. Berapa banyak? Lapan. Betul tak 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kamu ada 8 graf. 8 graf nama dia. Nama dia ada 8. 8 jenis graf. Di bawah satu jenis graf, dia ada adik-beradik dia pula. Okay, so sebab tu banyak graf. Okay, bila banyak graf tu nak lukis pula. Ya Allah, macam mana aku nak lukis ni, nak ingat cara lukis pun semua. Tu kesukaran pelajar. Nak ingat cara lukis pula dah masalah. Okay. Lepas tu graf tu boleh terbalik pula. Allah, terbalik lah pula. Selalu duk lukis graf kuadratik macam ni. Macam ni. Tiba-tiba boleh pula lukis macam ni. Contoh. Okay, boleh pula lukis macam ni. Okay. Sebab tu madam kata ni ialah topik yang paling sukar. Tapi untuk kamu yang suka cabaran, okay, untuk kamu yang suka cabaran, dia suka. Dia lebih kepada nak explore. So kamu kena ada sifat tu, nak explore. So kita explore. Okay. Lagi apa? Sebab apa susah? Yang ni je lah. Sebab dua ni je. Banyak graf, dan kena lukis. Dan kamu kena sketch. Okay, sketch. Alright, so mari kita tengok untuk lecture 1 of 5. Okay, lecture 1 of 5, apa benda yang kamu kena kuasai. Bila kamu dah belajar lecture 1 of 5, kamu kena tahu relation and function. Apa maksud relation, apa maksud function, ni mudah saja, ni teori sahaja nah. Understand the concept of one-to-one and on-to. Okay. Identify a function from graph by using vertical line test. Function of graph. Okay. Sketch the graph of constant, linear, quadratic and cubic function. Nampak tak? Dalam lecture 1 ni, kamu perlu kuasai cara lukis constant, linear, quadratic dan cubic. Okay. Kemudian, state the domain and range of the constant, linear, quadratic and cubic function. Kamu kena state domain, range of the constant, linear, quadratic and cubic function. Pernah dengar tak apa itu domain, kelas? Pernah madam. Nah, pernah dengar tak apa itu range? Gurbir, pernah dengar tak range tu apa?
Pernah, madam. Pernah, well done. Okay. So, tak ada masalah. So, bermaksud ada 5 benda yang kamu kena kuasai. Lecture 1 ni. 5. Okay. Baik, so let's proceed with 5.1 functions. Okay, A, relations. Kita kena kenal dulu apa itu relation. A relation is a correspondence between a first set X called the domain and a second set Y called the range, such that each member of the domain correspond to at least one member of the range. Pendek kata, secara ringkasnya, okay, relation ialah di mana kita ada domain dan domain diwakili oleh X. Ingat dalam kepala otak kamu, domain ialah nilai X, okay, ataupun X koordinat. Manakala range ialah Y koordinat. Jadi relation ni ialah correspondence between X and Y. Macam tu sahaja. Tu relation. Okay. Function. Tu relation lah. Relation ni dia secara umum sahaja. Dia nak bagi tahu ada X, ada Y. Okay. Bila ada X, ada Y, tu relationship. Macam tu lah. Ada X, ada Y, tu relationship. Function pula, okay, a function is defined as a relation, okay, in whom every element in the domain has a unique, okay, every element in the domain has a unique image in the range. In other words, a function is one-to-one, one-to-one atau many-to-one relation. Apa maksud function? Okay. Berbeza dengan relation, relation dia umum. Okay, umum. Dia hanya cakap ada X dan ada Y, ada mapping relation. Function pula, dia ada ciri-ciri yang tersendiri. Apa ciri-ciri dia? Ni, yang Amir dah highlight ni. Setiap elemen dalam domain mesti ada unique image. Mesti ada unique image. Baru jadi function. Contoh. Okay, contoh one-to-one relation and onto. Okay, untuk domain A, ada dia punya image 3. Domain B, ada dia punya image 2. Domain C, ada image dia 1. Bermaksud, setiap X ada image. Setiap X ada image. Okay, tengok one-to-one relation and not onto. Apa maksud not onto ni? Okay, bermaksud tak kisah. Yang range ni, nampak value 4 ni, alamak tak ada partner lah. Dia tak kisah. As long as domain mesti ada partner. Domain mesti ada partner. Madam bagi contoh. Contoh A, B, C, D. 1, 2, 3. So kita buat macam ni. Okay. Ni A, ni B. Seperti yang madam tulis ni. Function ataupun tidak? Tidak. Tidak. Okay, tidak. Sebab apa bukan function yang ni, Weza? Kenapa ini bukan function, Weza? Kenapa? Kerana domain D tak ada digunakan. Dia tak ada image. Yes, kerana domain D tak ada image. Okay, so ini bukan function, not function. So, function mestilah domain D mesti ada image. Mesti ada image. Okay, tu dia punya keyword dia. Okay, tu function. Okay, kamu kena tahu nah. Sebab lagi kita akan cakap berkaitan dengan function. Okay, kita akan cakap berkaitan dengan function. So, relation, function, settle. Kita dah faham apa itu relation. Kita dah faham apa itu function. Okay, so ni many to one, ni still function. Nampak tak? Many to one. Sebab apa? Sebab setiap domain ada image. Tak kisahlah. Dia pun mapping on the same image. Tak kisah. Asalkan setiap domain ada image. Okay. Many to one relation and not onto. Okay. Many to one relation not onto macam ni lah. Not onto ni dia merujuk kepada range tak ada partner. Itu je. Mudah saja. Okay. So bear in your mind, function ialah setiap domain mesti ada image. Setiap domain mesti ada image. Okay, next. Mapping is another name for function A. A mapping of a function A from a set A to set B is usually written as, okay, ni mapping. Cara kita tulis mapping. Kamu kena tahu nah benda ni sebab apa?
Sebab bila UPS, soalan UPS dia boleh bagi macam-macam bentuk soalan kat kamu. Possible bila dia tulis macam ni kamu kena faham lah apa maksud dia, mapping A ke B. Okay. Kalau dalam PSPM written, okay, dalam bentuk written tak ada sangat benda macam ni. Okay. So madam boleh rasakan UPS kamu dia lebih kepada technical. Dia tak bukan solving problem sangat. Dia lebih kepada technical. Okay. Kemudian if an element X object of set A is mapped into an element Y in set B, we say that Y is an image of A. Ini hanyalah how to say, how to explain. Kita kata Y is an image of A. The image of X is thus represented by Fx and written and we write as, okay, kamu faham lah, Fx equals to Y. Bermaksud, okay, image X ialah Y. Function kan. Okay, ni lah macam mana function terjadi. Okay, macam kita duk tulis graf tu kan. Fx equals to x square plus 2x minus 1. Okay, selama ni kita tulis Fx tu kan. Okay. Sebenarnya dia punya asas dia, asal usul dia, daripada sini lah. Okay, macam mana terjadinya function tu. Identify relation and function. To determine whether a relation is a function, we can use, okay, macam mana kita nak tahu relation kita tu ialah satu fungsi. Macam mana kita nak tahu relation tu ialah fungsi. Macam mana kita nak tahu. Okay. Cara pertama, kita guna arrow diagram as shown before. Macam ni lah. Ni arrow diagram ni kan, kita shown. Okay. Yang kedua, kita guna vertical line test. Okay, vertical line test. Yang arrow diagram ni, okay, yang first step ni, arrow diagram tu, ni arrow. Yang itu arrow. Ni arrow. Ni arrow. So kita nak show relation ada function. Relation kita ialah function, fungsi. Vertical line test ni macam mana pula? Okay. So, vertical line test are drawn parallel to the y-axis. Okay, they are parallel to y-axis. If the vertical line cuts the graph at only one point, okay, then the graph is a function. Okay, mari kita tengok contoh. Example 5.1. Okay. Consider the graph below and state whether the graph represent functions or not. Okay. So ni contoh-contoh graf lah yang akan kamu belajar. Okay, yang akan kamu belajar. So ini ialah graf kubik y equals to x cube. Macam mana kita nak tahu ini ialah satu fungsi? Kita lukislah vertical line test. Kat mana nak lukis? Tak kisah. Okay, kamu ambil pembaris. Okay, vertical line test parallel. Jangan duk buat vertical line test ikut suka hati kamu, condong sana, condong sini. Bila parallel tu 90 degree lah. Okay, 90 degree. Okay, so kamu buatlah, tak kisah kat mana pun tak apa. Okay, so kita buat contoh macam Madam buat yang baru ni. Macam ni. Di mana-mana sahaja. Okay, di mana-mana sahaja tetapi cut pada fungsi, cut pada graf kita tu. Macam yang Madam buat ni. So, dia sentuh di sini. Nampak? Tak kisahlah kalau kamu nak letak belah ni ke. Okay, tapi kena pastikan 90 degree lah, parallel lah. Okay, tak kisah nak letak belah ni ke. Nak letak tepi ni sikit ke. Tak kisah. Up to you. Jadi, kita boleh buktikan. Okay. Bila kita lukis vertical line test tu, dia hanya cut pada satu point sahaja. Okay, macam ni. Satu point saja. Ini vertical line test yang pertama, satu point. Vertical test line yang kedua, satu point. Vertical test line yang ketiga, satu point. Buat satu je vertical line, tak payah buat banyak. Ni Madam cuma tunjuk contoh saja nak. Kamu buat satu saja. Yang Madam tunjuk contoh banyak-banyak ni sebabnya kamu letak kat mana pun tak apa. Okay, dia tak ada restriction. Asalkan parallel to y-axis. So kita tengok, oh dia cut at one point saja. So the graph is a function because the vertical line cut the graph at only one point. Okay, mari kita tengok graf yang di sebelah kanan pula. Ni graf apa? Macam Madam cakap tadi lah.
Okay, duk nampak graf kuadratik macam ni saja. Senyum dengan sedih. Senyum dengan sedih. Okay, tetapi bila kita berubah x equals to y square, yang ni ialah y equals to x square, yang ni ialah y equals to negative x square. Tapi bila kita berubah x equals to y square, graf dia macam ni. Okay, kalau x equals to negative y square, macam ni. Mudah saja. Dia terbalik macam tu. So basically, bila nak ikat graf ni, kamu kena rajin bayangkan, imagine dalam kepala otak. Tapi bila bayangkan tu, jangan lari pula bayangan kamu. Duk bayang graf, tak lagi. Dia fikir benda lain pula. Okay. So, contoh graf yang diberi x equals to y square. Okay, x equals to y square. The graph is not a function because the vertical line cuts the graph at more than 1 point. Nampak tak? Ni vertical line test dia. Dia cut pada ni titik yang pertama, ni titik yang kedua. So ini bukan function. Okay, macam Medan cakap tadi, tak kisahlah kamu nak lukis vertical line tu kat mana. Okay, kat sini ke. Okay, macam Medan buat ni, ataupun hujung ni sikit ke, asalkan parallel lah. Kat sini ke. Okay, as long as dia cut graf kamu. Jangan pula lukis kat sini ni. Nampak ni? Medan tunjuk. Jangan lukis kat sini mak. Tak lukis kat sini mana tak cut. Jangan lukis kat situ. Lukis pada dekat dengan supaya dia cut. Untuk tunjukkan dia cut pada 1 atau 2 point. Atau lebih pada 1 point. Okay. So bila cut lebih pada 1 point, not a function. Macam tu saja. Mudah tak? Madam. Ya. Nak tanya? Ya, tanya. Kalau gariskan dekat yang hujung tu. Garis kat hujung. Sebelah kiri. Sini. Kat lekuk tu. Ini. Okey. So, soalannya. Bila kita letak dekat hujung ni, apa maksud ni? Apa maksud ni? Kalau kamu tengok ni, kalau kamu tengok kat sini, kan? Kamu akan bayangkan dia cut pada 1 point atau 2 point? Siapa yang tanya tadi? Saya. Daniel. Daniel. Okey, Daniel. Kalau kamu letak dekat sini, kamu nampak dia cut 1 point ke 2 point? Wallahualam. Wallahualam. 1 point ke 2 point? 1 point kot. Okay, bila kita dapat macam ni, okay, ini bukan 1 point, repeated. Dia jadi macam repeated. Dia sebenarnya ada 2 kat situ. Selalu kat lekuk-lekuk ni, kalau dari bentuk graf, okay, bila ada lekuk-lekuk macam tu, dia 2 root yang repeated root. Kita panggil repeated root. Okay. So bermaksud kat mana-mana pun kamu letak, mesti graf kuadratik menunjukkan vertical line test ialah 2. Sebab apa? Sebab apa Meda explain kamu. Dia macam ni. Tadi Kak Meda explain ni dah masuk bab, bukan masuk bab, dah masuk graf set. Okay, tak apa. Sebab Daniel tanya, so Meda explain sikit kat kamu supaya kamu faham. Okay, Meda lukis dulu graf sini. Okay. Sebenarnya graf tu terjadi macam ni. Okay. Itu di sebelah yang positif dan ini di sebelah yang negatif. Bermaksud apa yang Meda cakap ni? Bermaksud ini ialah graf set. Okay, inilah graf set. Ini ialah y equals to set x dan ini ialah y equals to negative set x. Negative set x. Tak boleh check balik, sabar. Betul. Y equals to negative set x. Okay. Kalau kamu letak di sini, okay, tengok yang graf yang
Graf ni nah, graf ni. Okay. Sekiranya ini adalah graf kuadratik, kamu lukis vertical line test, okay. Vertical line test di bucu yang macam Daniel cakap ni, kita kata repeated root. Sebab apa repeated root? Okay. Kalau di sini yang Madam lukis graf ni, okay. Contoh Madam letak vertical line test juga kat sini. Okay. Untuk graf y equals to negative set x dengan y equals to set x, dia akan berkongsi titik yang sama di sini. Dia akan berkongsi titik yang sama di sini. Sebab tu dia repeated. Dia akan jadi repeated. Okay. Graf itself yang ni. Kita buka lah. Kita buka graf ni. Ni Madam buat dua graf yang berlainan lah kamu. Biar kamu nampak sikit. Dia berkongsi titik kalau kamu buat macam tu. Okay. Madam buat macam ni ya. Okay. Depa ni ialah asalnya depa daripada sini. X asalnya daripada sini. Y equals to x square. Tetapi Madam pecahkan. Y equals to x square not a function. Sebab apa? Sebab ni. Sebab yang ni. Okay. Not a function. Tapi bila kita pecahkan depa akan jadi ni y equals to set x dan ni y equals to negative set x. Soalan Madam. Y equals to set x. Yang pertama ni. Function or not? Kelas. Function or not? Daniel, function or not? Function. Sebab? Sebab ada one point je. Ada one point je. So, kita vertical line dia cut pada one point. Dan di bucu ni, okay, di ujung ni, kalau kita buat vertical line, okay. Vertical line. Yes, dia akan cut pada one point sahaja. Tapi, kalau kita guna graf ni, y equals to x square ni y equals to x square ni, okay. Bila kita letak vertical line di bucu, kita akan kata repeated. Repeated. Bila repeated maksudnya dia still akan cut pada 2 point. Okay. Melainkan kalau kita pisahkan dia, okay, macam y equal to set x dengan y equal to negative set x ni, okay. Yang ni pun hanya akan ada 1 point sahaja di ujung. Ni 1 point. Okay. Kalau kita buat dekat sini pun, kat mana-mana pun akan dapat 1 point sahaja. Okay. So untuk menjawab soalan Daniel, kalau kamu lukis vertical line test di hujung, okay, di busu dia tu, still not a function. Sebab di situ ialah repeated root. Sebab tu bila kita pisahkan dia, baru dia asingkan root tu. Bila asingkan, dia tak repeated lah. Macam Madam buat ni. Boleh? Faham tak? Faham kelas? Faham, Madam. Faham. Okay. Alright, Daniel okay? Okay, Madam. Terima kasih, Good. Madam. Sama. Okay. Next, okay. Next ialah definition domain and range. Okay. Domain and range. The domain of the function is the set of all first component. Okay. Madam tak mau guna first components ni. Madam nak kamu amalkan. Amalkan apa? First component tak mau. The set of all x coordinate. The set of all x coordinates, okay, of the function. Madam nak kamu create siap-siap definition ni sebab bawah nanti semua graf.
Ke semua graf, ke 8 graf kamu kena cari domain and range. Okay, domain and range. So, apa itu domain? Domain ialah the set of all x coordinates of the function. Range pula. Range ialah the set of all y coordinate. Okay. Medium tak cakap value sebab value lebih kepada solving problem dapat value. Solving problem dapat value. Tapi ni ialah graph. Bila graph ni kita punya koordinat dekat xy ni kita sebut koordinat bukan value. Okay. So the set of all y coordinate of the function. Okay. Of the ordered pairs of the function. Okay. So domain and range faham yang tu saja. Domain set of all coordinate of the function. Okay. Of the function. Range the set of all y coordinate of the function. Alright. So there are two methods to determine the domain and range. How to determine? Persoalan seterusnya how. How to determine domain and range. Macam mana nak tahu domain and range for a function? Okay. Selalunya student akan guna graphical approach. Sebab apa graphical approach? Sebab dia boleh nampak. Dia konkret sebab kita nampak. Okay, manakala algebraic approach dia lebih kepada formulation. Formulation atas fungsi tu. Okay, formulation. Formulation macam mana nanti kita akan tengok. Tapi selalunya student akan lukis graf lah. Media pun prefer lukis graf sebab kita boleh nampak. Kita boleh nampak graf tu macam mana dan kita boleh nampak graf tu dia punya domain, dia punya range. Kita boleh nampak terus. Kalau algebraic susah sikit. Okay, tak apa. Kita akan tengok sekali lagi. Okay. Sentuh graphical approach. Kelas. Bila masuk graphical approach ni lah, kamu akan kenal 8 beradik ni. 8 beradik ke? 8 beradik ke? Ini panggil. 8 apa? 8 beradik lah. 8 adik-beradik ni. Sebenarnya bawah 8 adik-beradik ni ada banyak lagi ni. 8 beradik mereka ni. Siblings. Okay. Siblings. Okay. So, constant function. Okay, anak sulung dia. Constant function. Okay, constant function mudah sajalah constant. Okay. Bila constant, hanyalah graf yang parallel pada x-axis tu constant. Okay, bukannya y-axis constant ni. Parallel dengan x-axis tu constant. Okay. So bila constant function, macam Madam kata tadi, setiap graf, ingat pasal Madam ni, setiap graf di bawah fungsi dan graf, function and graph, mesti, soalan tu mesti dia akan tanya domain and range. Mesti dia akan tanya. Okay. So, baik. Untuk domain dan range bagi constant function, okay, kan Madam kata tadi, domain. Domain ialah, apa itu domain? Apa itu domain? Whipping. Repeat balik, apa itu domain? Domain, what is the domain? What is the definition of domain? Repeat. Patient, what is definition of domain? Patient, what is definition of domain? What is definition of domain? The set of all x, madam. The set of All x. x apa?
Exist. Apa? Constant function. Koordinat. Thank you Hakim. Hakim kata, aku try pun kena markah tu kan. Koordinat. Okay. Umi dah sebut ni. Okay. Thank you Hakim. Okay. The set of all coordinate. Okay patient. Dia tahu kamu tak ada mic tadi. Alright, tak apa. The set of all x coordinate. Okay, the set of all coordinate. Kalau kita tengok graph constant. Okay, kita tengok graph constant. Dia bermula dari mana? Oh, kalau kamu tengok kat sini graph constant, kamu jangan ingat ni berapa ni? Madam kata the set of all x coordinate. So kat sini berapa? Kat sini -1 kot. Tidak. Nah, graph constant dia tak berhenti. Dia akan selagi mana ada graph, selagi itulah dia bergerak ni. Dia bergerak sampai habis ni, sampai infinity. Dia tak stop. Okay, dia tak stop. Okay. Melainkan diberi limitation. Baru dia stop. Apa maksud limitation tu? Dia bagi tahu kat sini x bermula daripada -1 sampai 5. Bila diberi limitation, bermaksud inilah domain dia. Okay. So domain dia -1, 5 macam tu. Bila diberi limitation. Tapi untuk graf constant yang ditunjuk secara umum ni, okay, tak diberi limitation. Bermaksud graf kamu ni bergerak daripada negatif infinity ke infinity. Okay, graf constant ataupun mana-mana graf lah. Selagi mana dia tak bagi limitation, selagi itulah graf kamu bergerak. Okay, bergerak. Cuma takkanlah kamu nak lukis graf kat atas paper tu sampai habis meja, sampai habis kamu punya dinding pun semua kan. Takkan kan. Okay. Kemudian range. Range ialah the set of all y coordinate. So kita tengok graph constant. Graph constant dia parallel. Okay, dia parallel. Bermaksud y coordinate dia di mana? Kalau kamu tengok y dia di mana sahaja yang kita boleh identify. Aishwa. Apa y coordinate untuk constant ni? Aishwa. C. C sahaja kan? C sahaja kan? So sebab tu dia tulis elemen C sahaja. Okay, elemen C sahaja. Sebab hanya dia hanya ada nilai, dia hanya ada koordinat C sahaja. Sebab graf tu constant, parallel. Okay? Baik. Bagi an example. Sketch the graph of fx equals to 3. Fx equals to 3. Okay, fx equals to 3 maksud y equals to 3 lah. Hence, find the domain and range. Mudah saja lah. So, kita lukislah graf. Okay, guna pembaris, lukis graf. Ni lukis graf guna baris lah, tak mau sketching ni. Okay. X, y. Y equals to 3, so kita letaklah kat sini 3. Alright. So, kita lukis. Parallel. Ni constant lah. Cukup. So label. Jangan lupa label. Fx equals to 3. Label. Tak kisahlah ataupun y equals to 3 pun boleh. Label. Yang pasti label. Then dia suruh cari domain. Domain dia apa? Kelas. Graf ni bermula dari mana? Kiri, kanan. Kiri. Dari kiri dia mula dari mana kiri? Negative infinity. Negative infinity. Irman. Hingga ke mana Irman? Hingga infinity. Okay, sebab graf ni tak stop lah. Graf ni tak stop. Okay, kita stop lah. Takkanlah kita lukis sampai habis kan. Kita faham-faham lah. Okay, range. Range pula. Yusof. Apakah nilai ataupun koordinat y yang ada pada graf ini? Tu range. Apakah koordinat y yang ada pada graf ini? Apa dia? 3. 3 sahaja. Nampak tak? 3 sahaja. Okay. So kamu kena faham betul-betul apa maksud domain, apa maksud range. Domain dengan range ni kamu akan bawa sampai ke lecture 5 of 5. So kena faham betul-betul kan?
Setiap graf ada domain and range dia. Itu constant, mudah saja. Okay. Linear. Linear function macam biasalah. Linear ada gradient. Gradient positif dengan gradient negatif. Itu je lah yang dia ada. Hanya 2 graf sahaja. Okay. Linear ada 2 graf. Okay. So anak yang pertama constant. Anak yang kedua nama linear function. Bila main anak kedua ni, dia main macam PM kan. Perangai pertama, perangai kedua. Okay. Perangai pertama dia kalau dia positif. Okay. Kalau dia positif, graf dia macam ni. Okay. Kalau graf perangai negatif, graf dia macam ni. Gradient negatif. Okay. Gradient negatif. So, domain and range. Kenapa? Kenapa domain dia dari negatif infinity ke infinity? Kenapa? Aisyah. Aisyah. Nurin. Aisyah. Aisyah, domain dia bermula dari negatif infinity. Kenapa dari negatif infinity? Kenapa dari negatif infinity? Sebab tak ada limitation. Kan? Good. Sebab dia tak ada limitation. Nah, dia tak bagi syarat pun graf ni. So bila dia tak bagi syarat, so graf ni dia pakai hentam saja. Daripada negatif infinity ni maksudnya dia bersambung ni daripada negatif sampai positif infinity. So kita tengok nilai x kan. Untuk domain kita tengok nilai ataupun x koordinat. Kita tengok x koordinat. So x koordinat dia maksudnya daripada negatif infinity ni kat sini semua ada. Nampak ni? Ni semua ada sini. Ni ada kat sini. Ni ada kat sini. Ni ada kat sini. So dia akan menyentuh semua x koordinat yang ada. Sebab tu kita define domain negatif infinity kepada infinity. Sebab dia tak ada syarat. Dia tak ada syarat. Macam kita lah kan. Tak ada undang-undang, dia langgak habis. Okay, so bila ada undang-undang, baru dia tahu kat mana dia perlu stop. Okay. Range pula, okay, range samailah konsep dia nah. So kita tengok di set of y koordinat. Okay, so ni graf dia, ni graf kita. So kalau kita tarik, ni ada x, y koordinat dia. Sini pun ada y koordinat dia. Sini pun ada y koordinat dia. Macam tu tengok dah. Okay. Ada y koordinat. So negatif infinity ke infinity. Okay, basically secara umumnya jika tiada syarat ataupun limitation untuk linear function, inilah domain dengan range kamu. Namun kalau ada syarat atau function, dia akan berubah. Okay. Baik, mari kita tengok. Sketch the graph of the function, hence find the domain and range. Okay. How to sketch graph linear? Macam mana kita nak lukis graph linear kelas? First step buat apa? Kamu Garis. Garis lah. Pandai garis. Garis tu. Jangan pandai-pandai tarik garis je. No. Macam mana kita lukis graph linear? kena tentukan decreasing atau increasing. Kena cari C dulu. Cari intersect semua tu. Tengok gradient lagi. Tentukan nak pakai linear ke nak pakai apa. Okey, lagi. Tentukan naik ke menurun. Lagi. Mari soalan medium. Macam mana nak lukis graf linear? Lagi. Buat paksi dulu. Lagi. Buat paksi tu semestinya lah nak lukis graf.
Cari intercept X dengan Y. Intercept X dengan Y. Okey. Dah Cari hampir. kecerunan. Cari X dengan Y tadi tu dah hampir betul dah. Kecerunan mana kecerunan? Kan? X Apa-apa. intercept, Y intercept. Y intercept, Y intercept. Okey, bolehlah Medan boleh terima find X, Y tu. Cari intercept, X intercept, Y intercept. Apa yang Medan nak ialah apa ni? Find at least 2 points. Find at least 2 points. Nak lukis graf ini mudah saja. Find at least 2 points. Okay, find at least 2 points. Tak kisahlah X intercept ke, Y intercept ke. Kalau kamu nak cari X intercept, Y intercept bermaksud when X equals to 0. Okay, so kamu pun Fx equals to 5. So maksudnya 0, 5. Kamu akan dapat poin yang Pertama. Okay, itu poin yang pertama. When Y equals to 0, so maksudnya macam ni lah. Y equals to 0, 0 equals to 5 minus 2x. X equals to 5 over 2. Betul? Betul. Yes. So dapat poin yang Dua. Tulis macam ni. Tulis cantik-cantik macam ni. Kadang-kadang student tak tulis. Dia tulis apa? Dia tulis when X equal to 0, Fx equal to 5. Yang ni dia tak buat. Buat yang ni dulu. Buat step by step. Bagi teratur. Bagi kemas. More cantik. Okay. 0, 5. So when Y equals to 0, 5 over 2. So 5 over 2, 0. Tulis betul-betul lah. Okay, jangan salah pula. Sekejap position Y letak dekat X. Position X letak dekat Y. Salah koordinat. Okay, so find at least 2 point. Tak kisahlah. Tak kisah nak cari X equals to 1, Y berapa pun boleh. Okay, Y equals to 1, X equals to berapa pun. Tak kisah. Okay, so secara umumnya nak lukis graf linear, find at least 2 point. Okay, dah dapat 2 point baru kita lukis. Buat paksi. Nah, Yasmin. Kita buat paksi. So, kita buatlah paksi X. Okay, lukis yang cantik. Guna pembaris. Gitu. Ini dia. Okay, paksi X. Paksi Y. Okay. X, Y. Dan kita buat 0, 5. Bila lukis graf, okay, pastikan guna kertas graf. Okay, guna kertas graf. Kamu punya skala. Skala tu biar rasional. Skala biar rasional. Maksudnya apa? Maksudnya kalau 0, 5. 5 kamu di sini. Okay, 5 kamu di situ. So, di X koordinat pun mestilah sama besar 5 macam tu. Ikut skala kamu lah. Ikut skala. Bagi rasional. Okay. Mungkin kamu boleh buat 5 tu kat sini. So sini jadi 10. Ikut skala kamu. Tapi jangan tak logik graf kamu tu. Jangan tak logik. Ikutlah. Kamu faham kan apa Madam masuk kan? Faham tak? Faham, madam. Kita faham lah. Okay. Kemudian sebab apa kamu kena buat macam tu? Sebab kalau kamu buat tak ikut skala ataupun kamu main letak je point tu, kemungkinan rupa graf kamu tu akan buat kamu confused. Okay, rupa graf tu akan buat kamu confused. Kamu kena mahir. Sebab chapter-chapter seterusnya, kamu kena lukis graf. Pastikan kamu tahu macam mana nak lukis graf bagi betul. So that rupa dia kamu, tak adalah rupa dia kamu tak faham. Okay. Kemudian 5 over 2, contohlah dia letak 5 over 2 kat sini lah. 5 over 2, 0. So kita tarik lah. Lukis graf, kita tarik. Kita tarik. Lukis cantik. Contoh. Okay. And then lepas lukis graf, jangan lupa namakan dia. Label Fx 5 minus 2x. Dah label. Okay, soalan. Hence, find the domain and range. Okay. So, graf ni ada limitation tak? Ada syarat-syarat tak?
Tiada. Tiada. So bila tiada syarat, domain dia ialah negatif infinity, infinity. Range pun ialah negatif infinity, infinity macam tu. Nah, tak ada syarat mudah. Kalau ada syarat, kamu kena tengok syarat lah. Apa syarat dia? Lihatnya. Okay, macam tu. Mudah je. Okay, B. B ada syarat tak? Ada. B ada syarat. Ni syarat B. Okay, syarat B. So, kita akan cari point. Okay, madam tak cari point dah. Kamu tetap kena follow step. Okay, step by step cari point. Okay. So, cari point dapat apa? Dapat point berapa? Kelas, tolong bagi tahu point apa yang kamu dapat. Negatif 2, negatif 4. Negatif 2, negatif 4. X. Y. Negatif 2, Allah kat bawah sangat lah. Negatif 2, negatif 4. Negatif 2, negatif 4. Negatif mana lagi? 3, 6. Contoh 2, 4. 2, 4, 6. Okay. 1, 2. 1, 2, 3. Negatif 2, negatif 4 ni Ya, madam. Okay. Ni negatif 2, negatif 4. Yang ni, dia tengok madam skala medium lah. Skala Y axis medium ialah 2, 4, 6, 8. Tapi skala X axis medium ialah 1, 2, 3. Okay. Ikut skala kamu lah. Okay. Negatif 2, negatif 4 dengan 3, 6. Ya. Salah. Jap. Madam. Betul 3, 6. Betul-betul. Okay. 4, 6. So Y axis medium, skala yang madam guna ialah 2, 4, 6. Skala X axis medium ialah 1, 2, 3. Okay. Ni negatif 2. So 3, 6. 3, 6 contoh sini lah. 3, 6 lah. Okay. So kita lukis. Bila lukis, jangan lukis lebih. Itu je. Sebab apa tak boleh lukis lebih? Sebab ada limitation. Apa jadi kalau lukis lebih? Potong markah. Bila ada limitation, patuh limitation tu. So, label fx equals to 2x. Macam tu saja. So, domain. Apakah x koordinat yang ada pada graf? X koordinat lah. Madam minta x koordinat. Apakah x koordinat yang ada pada graf? Kelas. Negatif 2, 3. Negatif 2, 3. Nampak tak? Dia bukan negatif infinity lah. Okay. Sebab ada limitation. Graf ni stop. Graf ni bermula negatif 2 dan berhenti pada 3. Dia takkan continue. Okay. So domain dia ialah negatif 2, 3. Okay. Range. So, range tengok Y. Kan? Range kita tengok Y. Jadi, Y bermula dari mana? Negatif 4, Negatif 4, 6. 6. Macam tu saja. Madam, Yes. dia punya bracket tu close. Close kan? Untuk Jadi- 3 dengan 6. Okay, 3 dengan 6 close. Sebab ada tu equal sign lah. Okay, kita close sebab ada equal sign. Alright, thank you Yasmin. Okay, mudah tak domain range? Mudah kan? Mudah. Mudah. Tu baru 2 orang anak. Okay, baru 2 orang anak. Nah. Okay, mai masuk anak ketiga. Anak ketiga. Kuadratik. Okay, kuadratik. Okay, quadratic function. Quadratic function. Quadratic function yang kita tahu ada senyum dan sedih sahaja. Nah, senyum dan sedih. Dia tak happy, dia sedih. Kalau dia tak happy, dia sedih. Kalau dia happy, dia senyum. Gitu. Okay.
So, kamu dah tahu dah ciri-ciri kuadratik. Okay. So, kita tengok kalau ciri-ciri umumnya. Graf yang pertama ni. Domain bermula. Okay, domain kita tengoklah. X koordinat. Okay, kita tengok X koordinat. So, X koordinat dia kita tengok. Oh, semua ni. Semua nampak tak? Setiap titik pada graf ada X. Setiap titik pada graf ada X. Setiap titik pada graf ada X. So, bermaksud negatif infinity ke infinity. Sebab graf ni tak ada limitation. Graf tak ada limitation. Okay. Kemudian range. Okay, range pula. Kalau kita tengok range. Kenapa range kita untuk kuadratik ni bermula dari kosong ke infinity? Kenapa? Wan Nurin Nabihah. Ada kan Nurin Nabihah? Nurin Nabihah. Yes, saya ada. Yes. Kenapa range dia bermula dari kosong ke infinity? Kan bukan negatif infinity. Sebab dia ke atas ke? Atas. Kurang tepat. Syafiqah. Ada kan Syafiqah? Sebab dia more than one ke, madam? More than one tak. Bukan. Thank you sebab kamu cuba jawab. Kenapa bukan negatif infinity? Cuba tengok rupa graf tu. Cuba kamu tengok rupa graf tu. Syafiqah. Syafiqah ada kan Syafiqah? Syafiqah. Mana Syafiqah ni? Hani. Sebab minimum point, madam. Minimum point. Good. Sebab graf kuadratik ada minimum point. Bila minimum point bermaksud di situ sahaja di situ titik minimum dia. Maksudnya dia takkan naik atas. Dia takkan naik atas pula dah. Bukan. Maksudnya dia takkan pergi bawah lagi. Dia takkan ke bawah dah. Dia hanya stop kat situ minimum point. Dia ada minimum point kat sini. So bermaksud dia tak pergilah ke bawah ni. Ni kawasan negatif. Ni kawasan negatif. Negatif X, Y koordinat. Itu kawasan negatif Y koordinat. So dia takkan pergi bawah. Dia takkan pergi bawah. Okay. Jadi kelas nak tengok range ni maksudnya Y koordinat bermula dari mana? Sama juga konsep macam domain. X koordinat mula dari mana? Okay. So kat sini memandangkan graf kita tiada limitation. Graf kita tiada limitation. So domain bermula dari negatif infinity ke infinity. Manakala untuk range kita ada tengok ni. Manakala range kita ada limitation. Ni limitation kuadratik. Range kita ada limitation. Limitation dia apa? Dia ada minimum point. Bila dia ada minimum point bermaksud graf tu minimum dia hanyalah pada Y koordinat 0. Nampak tak? Y koordinat 0 kemudian dia naik atas sahaja. Sebab tu 0 ke infinity. Dia tak pergi bawah. Okay, so range 0 infinity. Graf yang kedua, graf sedih. Okay, bila graf sedih, limitation dia ialah ni. Maximum point. Domain sama. Nampak tak domain mereka? Sebab mereka tak ada limitation dalam bentuk domain. Limitation domain tak ada. Tak diberi. Okay, limitation domain tak diberi. Okay. Tapi setiap graf kuadratik mesti ada limitation untuk range. Sebab dia ada minimum dengan maximum point. So mesti ada. So untuk graf yang kedua, graf sedih. Cuba kita tengok rupa graf tu. Rupa graf tu dia ke bawah. Bila dia ke bawah bermaksud dia menuju ke negatif infinity. Dari
0 ke negatif infinity. So atas dia tak main. Dia tak main atas. So bermaksud range kita negatif infinity ke 0. Okay. Boleh faham? Syafiqah? Wan Nuri Nabiha? Panjang bila sebut nama macam mak-mak kamu kan? Faham tak? Wan? Oh, Wan Nuri Nabiha. Yes, madam. Faham tak? Faham. Faham. Faham apa? Ulang balik. Apa yang kau faham? Ulang balik. Wan, apa yang kamu faham? Ulang balik. Untuk range untuk yang first yang senyum tu, sebab dia ada minimum point. That's why dia tak ada negatif. Yang kedua tu dia ada negatif sebab limitation dia start dari 0 dan dia ke bawah. Jadi kamu cakap tentang apa? Domain ke range? Range. Range. Good. Okay, faham tak? Baik, seterusnya ialah sama je konsep dia nah. Untuk graf yang ketiga ni dia konsep sama je. Sama je. Tak ada beza pun. Okay. Cumanya kamu perlu ingat yang kotak ni. Kotak ni apa? Kotak ni nak beritahu apa ni? Kotak ni beritahu apa ni? X1 equal to negative B over 2A, Y1 equal to AX1 square plus BX1 plus C. Apa ni? Nak beritahu apa? Nak cari symmetrical line. Symmetrical line atau nak cari max atau Minimum. point. Okay? Ni cara nak cari max atau minimum point. Nah. So kamu tengoklah, setiap graf mesti ada domain range. Setiap graf mesti ada domain range. So bear in your mind. Okay? UPS 2 tolong buat betul-betul nah. Tiba-tiba UPS 2. Okay. Baik, example 5.4. Sketch the graph of the following functions, hence find its domain and range. Okay, so kita nak sketch graph. Graph linear. Okay, graph linear, nak lukis graph linear, we need to find at least 2 points. Okay, find at least 2 points. Graph quadratic. How to sketch graph quadratic? Apa benda kita nak cari graph quadratic? First, Minimum point. okay, good. Find B atau max point. Step yang kedua. Y-axis, x-axis. Tak juga. Apa dia? Find min max point. Kemudian yang kedua. X Intercept. intercept Y Y-intercept. intercept. X intercept and Y intercept. Dan lukislah graf kamu. Sedih ke happy, Meda rasa kamu dah master dah nak tahu graf sedih happy tu. Okay? Cumanya slow nak lukis graf tu. First find min atau max, kemudian cari X intercept, Y intercept, baru sketch. Jangan main sketch. Okay? So untuk soalan A ni, okay, mari kita cari min atau max. Ni min point min. So min point,
X equals to negative B over 2A. So, negative B ialah negative 1 over 2, 1. Which is, kita akan dapat X equals to 1 over 2. Betul? Betul tak? Betul, madam. Kemudian tu X koordinat ni baru X koordinat. So Y koordinat dia, so F1 over 2 equals to 1 over 2 square minus 1 over 2 minus 2. Dapat apa Yasmin? Negatif 9/4. Negatif 9/4. Okay, so bermaksud minimum point dia ialah 1/2 negatif 9/4. Macam tu. Okay, kemudian X intercept, Y intercept. Okay, bermaksud X intercept, Y intercept ni persilangannya pada paksi X dan persilangan pada paksi Y. Okay, bermaksud X intercept. Kalau X intercept bermaksud Y equal to 0. Nah, Y equal to 0. So X squared minus X minus 2 equals to 0. So X akan dapat mana? X tolak 2. X tolak 2, X tambah 1 equals to 0. X equals to 2, X equals to negative 1. Okay, ini ialah X intercept. Persilangan paksi X bermaksud kita akan substitute Y equals to 0. Bila Y intercept bermaksud kita akan substitute X 0. Nah? So X0, 0 square minus 0 minus 2 equals to Y. So Y equals to negative 2, betul? 2. Betul. Equal negative 2. Kena buat macam ni nak. Buat macam ni sayang. Buat macam ni. Jangan main hantam saja lukis. Tak mau. Tak mau nak. Tak mau. Bila tak mau tu. Okay, so find minimum point. Find X intercept. Find Y intercept. Kemudian baru lukis graf. Okay, so kita lukis graf. Okay. Lukis guna skala yang betul nak. Okay. X, Y. Okay. So apa kita kena cari ni? Sebab kadang-kadang student dia main tarik je. Dia main tarik. Bila main tarik salah nak. Tak mau main tarik. Kamu kena tahu poin-poin yang dia cut. So dia akan cut pada X2 negative 1. Okay. X2 negative 1. Titik minimum point 1/2 negatif 94. Contohlah Mary buat macam ni nah. Contoh ni negatif 9/4 1/2. Okey, ni titik minimum. Kemudian dia punya sini 2. Kamu kena pandai agak-agak nak. 2 sini negatif 1. Okay. So kalau kita tarik dia contoh. So ni ialah negatif 2. Kemudian label fx equals to x square minus x minus 2. Label jangan lupa. Tetap kena label. So lukis macam ni lah lukisan kamu. Kamu kena label x intercept, y intercept, minimum point. Tetap kena label. Okay, kemudian cari domain dengan range. So, Fauzan, domain Fauzan. Domain bermaksud semua value, semua x koordinat yang ada pada graf. X koordinat yang ada pada graf. Apa dia? Negative infinity to infinity.
Yes, negative infinity to infinity. Range. Range, Fauzan? Mula dari mana? Range mula dari mana? Apakah nilai Y? Negatif 94 hingga infinity. Good. Okay, negatif 9/4 hingga infinity. Nampak dia ada minimum ni kan? Ada minimum. So bermaksud range dia bermula dari Y koordinat negatif 9/4 dan ke atas. Sebabnya graf dia ke atas. Okay. Untuk B kita ada limitation. Bila ada limitation, kamu kena lukis graf berdasarkan limitation tu. Okay, mari kita tengok untuk B. Okay. Untuk B, macam biasalah first step. First step, kita cari Amal. First step apa Amal? First step kena cari minimum atau maximum point. So untuk graf ni minimum kan maksimum? Minimum. Kenapa minimum? Maximum. Kenapa maksimum? Saya tak tahu. Ha? Amal. Apakah nilai A untuk graf B ni? Amal, apakah nilai A untuk graf B? Negatif 2. Ha? Negatif 3. Ha? Siapa lagi? Apa nilai A untuk graf B ni? Negatif 2 madam. Negatif 2. Amal. Listen here Amal. Ni nilai A, negatif 2. So Amal. Bila A negative value bermaksud ini ialah Maximum point. maksimum Amal. Masam. Graf masam. Maximum point. Amal. Ya. Ulang. A ni negatif 2. Bila negatif, dia maksimum iaitu graf masam. Good. Kalau A positif Amal? A positif dia minimum, dia graf senyum. Okay, ingat. So maximum point kita carilah. Amal, macam mana nak cari maximum point? Formula dia tu B per 2A. Apa dia? Formula dia apa? B per 2A. Betul ke B? Negatif. Negatif. Negatif B per 2A. Negatif B per 2A. Nah. So X equals to negatif B per 2A. Okay. So Amal. Tadi Amal. Work hard sikit. So negatif B per 2A bermaksud negatif 3 per 2 negatif 2. Masukkan nilai A kamu. Kalau nilai A ada negatif, letak negatif. Jangan ambil 2 sahaja. Salah. So jadi 3 per 4. Nah 3 per 4.
So y kita, okay, y masukkanlah negatif 2, 3/4 square plus 3/4 plus 2. Dapat berapa? 25/8. 25/8. Kemudian jangan lupa koordinat. Okay. Letak kurungan tu. Point. Point dia 3/4, 25/8. Okay. Both dalam bentuk bracket koordinat. Jangan tinggalkan macam tu tergantung dia. Gantung tak bertali. Okay. First step. And then second step. Kita cari x-intercept. Okay. X-intercept masuk y equals to 0. So y equals to 0, negative 2x square plus 3x plus 2 equals to 0. So kita akan dapat bla 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 factorization. Akan dapat apa? X equals to? Negative 1/2. Yeah, negative 1/2. Okay, negative 1/2 and 2. x equals to 2. Okay, ni ialah x-intercept. Y-intercept? 2. Y-intercept ialah x equals to 0. So semua 0 lah. 0, 0, 0 dapat y equals to 2. Okay. So dah ada 3 benda ni. Okay, baru lukis graf. Okay, kita lukis graf. Bila kita lukis graf, pastikan limitation kena. Mana ruler madam? Okay, ruler. Okay. So lukis graf. X, Y. Okay. So dia nak, okay, dia nak daripada negatif 3. Dia nak X negatif 3. So apa yang perlu kamu buat ialah, okay, masukkan negatif 3 dalam function. So F negatif 3. So bila masukkan F negatif 3 dapat berapa? F negatif 3 kita akan dapat negatif 25. Negatif 25. And then satu lagi F4. F4 kita akan dapat negatif 18. Okay. Macam tu. So, bermaksud F4. Okay. Bermaksud graf kamu tu dia akan jadi macam ni lah. Dia buat macam ni lah. Ni negatif 25. Negatif 18. Okay. Kemudian kamu kena stop dekat mana? Okay. Okay. So, negative 1/2. Negative 3. Negative 1/2. 3/4. 3/4. Two. Ingat? 4. Contoh nak? Okay, contoh macam tu. So kita lukis graf. Okay.
So sini kat sini. Okay, dia akan mula dari sini. Then dia akan sampai ke sini. Kemudian situ ialah 3/4. 3/4 dia punya ni. 25/8 kat sini. Okay. Macam tu. Macam tu. Dia stop. Dia stop sini lah. Contoh lah. Stop sini. Tu graf kamu. And then jangan lupa label. Fx equals to negative 2x square plus 3x plus 2. Label jangan lupa. So apa yang Minik cakap ialah, okay, lukis graf kuadratik ikut syarat yang dia beri. Okay, graf kuadratik ikut syarat yang dia beri. So maksud graf ni tak continue sampai negatif infinity nah. Graf ni graf tergantung. Dia hanya stop kat sini je. So bila dia stop dekat situ, mari kita tengok domain dia. Apakah, okay, dari manakah x koordinat dia bermula? Dari mana kelas? Aishwa. Negatif 3. Aishwa, dari mana x koordinat dia bermula? Negatif 3 ke 4. Okay, close, open, close. Close. Close, negative 3, 4. Nampak tak? Dia mula daripada sini, ni x koordinat dia negatif 3 sampai 4. Okay, range. Dari manakah dia bermulanya y koordinat dia? Aishwa. Yang medang apa dia? Y koordinat dia bermula dari mana? Y dia mula daripada negatif 25. Good, nampak negatif 25 nah. Sebab graf ni graf bermula, graf ada syarat. Okay, dia bukan negatif infinity nah. So, close, negatif 25 ke mana? Ke? 25/8. Sini 2 nah. Kedua saja kah? Aishwa, dia berhenti kat 2 tak? Range dia bermula dari negatif 25 ke 25/8. Kenapa bukan 2? Sebab Kenapa bukan 2? Sebab paling atas 25. Paling atas. Good. Sebab selepas 2 ni, selepas y koordinat 2, graf ni masih lagi bergerak. Nampak tak graf ni bergerak? So dia tak stop dekat 2. Sebab apa? Sebab kadang-kadang ada student yang salah faham ataupun dia tak faham apa maksud range. Okay. Dia ingat y-intercept. Okay. So range ialah nilai ataupun y koordinat yang ada pada graf. So 2 ni yes ada pada graf. Tapi selepas pada 2 masih lagi ada ni y koordinat dia masih lagi ada. Sampai 25/8. Ni y koordinat yang paling akhir. Kemudian dia turun balik. Okay. Macam tu saja. Dan kamu janganlah confuse sebab sini tergantung kat sini. Okay. So kamu ingat sini yang ni kita ambil lah negatif 25 kan. So kenapa tak bersambung? Tak payah fikir banyak nah. Jangan fikir banyak. Sebab apa? Sebab sini dah ada value negatif 25, dia bergerak ke atas dan dia turun balik. Maksudnya kita hanya tengok one side sahaja. Tak payah tengok the other side. Tengok one side. Yang mana yang more. Okay, yang mana yang more tu. So macam ni sajalah jawapannya. Domain dengan range. Ada syarat tak ada syarat? Boleh? Kelas? Boleh. Okay. So tu baru nak lukis graf linear, find any 2 point. Okay. Nak lukis graf kuadratik ada dua cara. Dua step. Find mean atau max, kemudian x-intercept, y-intercept. Cari x-intercept, y-intercept. Okay. Kemudian cubic function. Okay. Cubic function ada 4 jenis. Ada 4 jenis cubic function. Selalu cubic function ni
pelajar tak ingat macam mana nak lukis graf dia. Okey, macam mana nak lukis graf dia. Kalau kita tengok kat sini, okey. Ini ialah graf kubik di mana tak ada D. Okey, graf yang pertama. Ni tak ada value D. Ax cube D equals to 0. Okey. Yang kedua, D Ax cube plus D. Dan yang ketiga, ni graf dia, fungsi dia, dan ni yang keempat, ni fungsi dia. Okay, so basically apa yang Madam nak cakap ialah nanti untuk graf kubik ni, sekiranya kamu diberi fungsi yang macam ni. Okay, Ax cube plus Bx square plus Cx plus D. Panjang jela tu, dia punya bentuk graf mesti berombak. Okay. Sama ada ombak dia naik atau ombak dia turun sahaja. Okay. Kalau A negatif rupa dia macam ni. Kalau A positif, rupa dia naik ke atas. Itu bawah. Okay. Alright, so Madam dah tunjuk teknik-teknik. Okay, tadi untuk linear dengan kuadratik. Kuadratik kamu kena faham macam mana nak lukis graf. Kubik. Macam mana nak lukis graf kubik ni. Domain dengan range, Madam rasa kamu dah faham tu dah. Apa maksud domain, apa maksud range, macam mana nak tahu domain, range apa semua. Okay. Sketch the graph of the following function, hence find its domain and range. Baik. So nak lukis graf kubik. Apa step dia nak lukis graf kubik? Dalam lecture dia tunjuk step nak lukis graf kubik. Perlu ke cari minimum maximum point untuk graf kubik kelas? Perlu tak cari maximum minimum point? Tengok lecture. Perlu tak kamu tengok lecture? Tak perlu. Okey. Tak perlu cari minimum atau maximum point. Tak perlu. Jadi kamu tak perlu cari minimum atau maximum point. Kamu hanya perlu lukis sahaja. Intercept. X intercept, Y intercept. So basically graf kubik ni step dia ialah find X intercept, second find Y intercept. Itu sahaja. Itu je graf kubik. So mari kita cuba tengok untuk fx equals to x cube plus 3. Okay, fx equals to x cube plus 3. Kalau kita tengok, oh ada 3. Ada 3. Kemudian dia bukan panjang berjela. Okay, dia tak ada bi square plus cx, dia tak ada. So ini bermaksud, okay, graf dia simple sahaja, sama ada macam ni, okay, ataupun macam ni. Macam tu. Okay, A positif. Bila A positif maksudnya dia mesti ke atas. Okay, yang ujung tu mesti ke atas. So, nak lukis graf ni mudah saja. Kita dah kenal dah dia. Macam tu. Kalau tengok dia punya okay. Ni X, ni Y. Okay. So, ini ialah D dia. Tu D. D bermaksud dia terjadinya, kita panggil di sini ialah inflection. Inflection. Ni jadi macam ni. Kat sini panggil inflection. Inflection ataupun saddle. Okay. Inflection atau saddle. Dia akan jadi macam tu. Okay.
So lukisan dia. Okay. So dia ke atas, so lukisan dia macam ni. Ke atas. Nah. Sebab macam mana kita tahu lukisan dia macam ni? Sebab A positif. A greater than 0. Okay. Karakteristik dia A greater than 0. Kemudian B tak ada. C pun tak ada. Apa maksud B, C tak ada ni? Kelas faham betul. Maksud B, C tak ada ni, dia tak ada term ni. Term ni dia tak ada. Okay. So dia punya lukisan macam tu. Lukisan tu lah. Mudah je. Okay. So tak ada limitation apa. Limitation apa pun tak ada. So domain bermula dari negatif infinity ke infinity. Range bermula dari negatif infinity ke infinity. Sebab tak ada syarat. Mudah je. Okay. Fx equals to negative 2x cube. Tak ada ombak-ombak kan. Dia tak ada B. Okay, mari kita tengok. A dia A less than 0. Kemudian B dia tiada B. C pun tiada. Okay, C pun tiada. So maksud graf dia sama ada macam ni ataupun macam ni. Memandangkan A dia less than 0. So yang ni lah. Yang tu. So ada D. D dia kosong. Bermaksud D dia mesti di 0. Okay. So untuk yang lain. Kalau ada ombak-ombak. Macam ni ada ombak-ombak kan. Yang ni X. 2X. Untuk C ni. Minum padam tak dapat pula. Yang ni ialah 2x square minus x cube. Okay. Bila dapat macam ni, negatif x cube plus 2x square ni. Okay. Cari x intercept, cari y intercept dia. Okay. Sebab dia dah ada b. Dia ada nilai b. Okay. B dia ada. Tapi C dia tak ada. Yang ni mesti kena sama ada macam ni lah rupa dia. Okay. Ataupun mari tengok. Mana dia? Okay. Rupa dia mesti macam ni. Sebab dia dah ada B. Dia ada nilai B tapi tak ada C. Tapi still dia akan mati macam ni. Yang ni ada B, ada C. Bermaksud sama ada macam ni ataupun macam ni. Okay. So ni ialah A greater than 0, ni ialah A less than 0. So step dia nak carilah find x intercept, y intercept. Okay. Domain dengan range sama je konsep macam tadi. Boleh kelas kat situ? Boleh madam. Boleh madam. Kamu kat sini je. Okay. So baik. So madam nak proceed dengan tutorial 1. Bukan stop kan, dia tak stop je. Semayang kau apa main Jumaat? Semayang Jumaat pukul 1.10 madam insyaAllah. 1.10. Nama naik pergi masjid ke? Boleh pergi masjid ke? Fauzan imam. Bilal bukan imam. Bilal katanya. Oh Bilal, okey sorry. Bilal kena tahu lah Fauzan. Pergi semak, pergi ke? Naik nama ke pergi masjid? Nampak kamu boleh pergi masjid ke? Fauzan ni AJK madam, ahli masjid. Madam, saya nak siap-siap boleh madam? Madam? Boleh. Okay, thank you madam. Okay, welcome. Mari nak tengok tutor 1. Ni Yusof dapat ni. Yusof. Hebat Yusof. Okay, kita proceed dengan tutor 1 saja. Mari tengok tutor 1. Siapa yang nak pergi siapa yang kena pergi solat Jumaat boleh pergi. Okay, tak apa ni madam akan record nanti madam tak kat YouTube.
Alright, so tutor 1. Tutor 1 dia minta apa? The function f is given. Okay. Find f4. Mudah sajalah f4. Kamu just substitute saja f4. Okay. Semua tengok buku masing-masing ya anak. Boleh tak buka muka kat sini. f4. Sekejap boleh cari. Okay, nampak tak dua benda yang Madam present? Nampak. Nampak Madam. Okay. So, tutor 1. Okay. Soalan pertama dia minta the function f is given fx 3x minus 6, x is element of real number. Sini kita tak bagi syarat. Okay, bila dia bagi tahu sini dia tak ada syarat. Find f4. Mudah sajalah. Bila kita f4 ni maksudnya x equals to 4. Okay kelas, bila x equals to 4, dia nak kamu cari nilai y bila x equals to 4. So just substitute sahaja 4 dalam function. F4, 3 times 4 minus 6 dapatlah 6. Mudah aja. B, the value of x whose image is 18. Oh, dia nak cari value x, image 18. Bermaksud image 18 ni y dia 18. Okay, y tu 18. Okay, so ni y equals to 18. Okay, so kita tengok yang Yusof buat ni, fx equals to 18. So 3x minus 6 equals to 18. So dapat x equals to 8. Dah. C, the value of x such that, okay, the value of x such that, okay, the value of x such that fx equals to 2x plus 1. Apa maksud dia? Apa maksud dia? Sini fx equals to 3x minus 6. Okay. So yang kedua fx equals to 2x plus 1. Bermaksud ambil equation 1 samakan dengan equation 2. Samakan mereka. Okay. Macam ni. Okay. Macam yang Yusof buat. Dia samakan. 2x. Okay. 2x plus 1 equals to 3x minus 6. And then selesaikan je lah nak cari nilai x tu. Kita akan dapat x equals to 7. Macam tu saja. Okay. Baik, seterusnya, okay, if fx equals to 1 over x minus 1, x does not equals to 1. Kenapa x does not equals to 1? Amal, kenapa x tak boleh jadi 1, Amal? Amal, kenapa x tak boleh jadi 1? Amal, kenapa x tak boleh jadi 1? Amal? Yasmin, kenapa x tak boleh jadi 1? Sebab kalau gantikan x tu dengan 1, nanti jadi 1/0. Bila 1 bagi 0, jadi 0. 1 bagi 0 gitu. 1 bagi 0 jadi apa? Error. Math error. Math error, undefined.
Okay, 1 tak boleh bahagi dengan kosong. So, dia bagi syarat X tak boleh dengan 1. Okay, sebab kalau sama dengan 1, 1 + 1 kosong lagi undefined. Find F1 over A. Okay, kelas. Bila dia minta find F1 over A, kamu jangan gelabah. Okay, ataupun dalam mindset kamu, function and graph susahnya, function and graph susahnya. Relax. Okay. Kalau dia minta F1 over A, bermaksud X equals to 1 over A. Just substitute sahaja X kamu dengan 1 over A. Gantikan X dengan apa sahaja yang dia bagi tu. Okay. So, macam yang Yusof buat kat sini lah. X equal to 1 over A. So, dia ganti masuklah dalam function ni. Okay. 1 over A. Dia ganti sahaja. So, bila dia ganti macam tu, okay, selesaikan dengan tomak ninah dan hati-hati. Tomak ninah tu jangan gelojoh lah, relax. Okay. 1 over A minus 1 over 1 ni apa yang Yusof buat ialah dia nak settlekan denominator. Nampak tak denominator? Sebab apa? Sebab denominator ada 2 term di mana satu pecahan 1 over A, satu lagi ialah 1 sahaja. So dia nak settlekan denominator yang rumit tu. Okay. So dia buat macam mana? Okay, dia darabkan dengan A. Yang ni pun darab dengan A. So akan dapat 1 minus A over A. Okay. So daripada sini dia buat macam ni. 1 bahagi 1 minus A over A bermaksud 1 darab A 1 over A. Sebab tu jadi macam ni. Okay. Kamu kena tahu anak tangga kamu tu. Yang mana satu anak tangga paling bawah, yang mana satu apa bahagi apa. Kamu kena tahu. Okay. So yang ni kita buka hak ni dibahagi lah. 1 bahagi 1 tolak A over A. So kalau kita cross product, okay, dia terbalik lah. 1 darab A over 1 minus A. Okay. Pasal apa? Yang tu lah. So dapat jawapan dia yang ni. A over 1 minus A. Okay. B, the value of A if, okay, dia minta value of A. Sekiranya F1 over A ialah 2. So, apa yang perlu kamu buat ialah, okay, kamu dah dapat dah tadi F1 over A equals to A 1 over A. Jadi kat sini dia kata F1 over A ialah 2. Bermaksud ambil yang ni samakan dengan 2. Samakan mereka. Dapatlah macam ni. Okay, samakan. So selesaikan akan dapat A equals to 2 over 3. Okay. 2 over 3. Boleh kelas? Boleh, madam. Boleh. Good. Bila nak habis tu orang ni, bila nak habis tak? Okay. Number 3. If fx equals to 2x plus 3. Okay. Kemudian dia beri syaratnya. Okay. Syaratnya ialah x mestilah bermula daripada negatif 3 ke 2. Sketch the graph and state the domain and range. Okay. Macam mana kita nak lukis graf linear? Macam mana kita nak lukis graf linear? Kelas. Cari intercept. Graf linear. At least 2 point. Thank you. At least 2 point. Okay. Siapa yang jawab tu? Cheng En. Shauzer. Cheng En. Cheng En. Nak rehat je. Okay. At least 2 point. So kena cari at least 2 point lah. Okay. So sekarang ni macam yang Yusof buat ni, dia cari at least 2 point. Sekejap. Okay. So ni ialah Yusof tak letak dalam bentuk koordinat. Negatif 3 dengan 27. Okay. So lukislah graf ikut syarat dia. So maksudnya betul macam yang Yusof buat ni. Stop kat sini sahaja. Stop. Jangan lebih-lebih. Ya, jangan lebih-lebih. Lebih-lebih hilang markah. Okay.
So, list 2 point, cari x-intercept, y-intercept, bla bla bla. Cari domain dia. So, domain ialah di mana x koordinat bermula. So, x koordinat bermula di negatif 3. Ni x koordinat. Okay. Negatif 3 ke 2 sahaja. So, negatif 3. Negatif 3, 2. Macam ada negatif. Negatif 3, 2. Okay, macam tu. Kadang-kadang domain ni kita boleh tengok kat syarat saja. Ni, kita boleh ambil syarat dia saja. Okay, tak payah nak tengok kat graf pun tak apa. Okay. Tapi kena lukis lah. Sebab apa? Soalan suruh sketch. Soalan suruh sketch, kena sketch. So, tengok kat syarat pun boleh domain ni. Negatif 3 tu. Okay, range pula. Range tak ada kat syarat. Range tak ada kat syarat. Range ada di graf. So, untuk range, dia bermula dari, okay, ni titik paling bawah. Apa nilai y koordinat dia? Okay, y koordinat dia ialah negatif 3. So, dia bermula dari negatif 3 ke 7. Ni titik akhir dia. So, koordinat y ialah 7. So, negatif 3, 7. Okay. Seterusnya, sketch the graph of the following function and state its domain and range. Sketch the graph of the following function and state. Okay. Number 4, 5. Okay, madam nak kamu buat sendiri. Buat dulu dah. Next class kita tengok sekali lalu sahaja. Boleh? Okay, graph tak mau tulis jawapan, memang jawapan seperti answer dia. Bila nak tengok graph. Okay, bila nak tengok graph. Alright, madam setakat tu dulu. Okay, boleh? Boleh, madam. Ada soalan? Tak ada. Tak ada. InsyaAllah tidak.